laki-laki, perempuan yang mukallaf wajib mengetahui satu persatu. Ini tuntutan, di antara tuntutan yang wajib ke atas kita, laki-laki dan perempuan, sebagai tuntutan yang wajib, fardu ain. Ini di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, di sisi kita yang berpegang dengan Quran, hadis, ijma' ulama dan juga qiyas, ini di antara perkara yang wajib dipelajari satu persatu, sebanyak 20 sifat. Tetapi bukan bermaksud kita mempelajari 20 sifat ini kita mengiktikadkan Allah hanya memiliki 20 sifat, bukan. 20 sifat ni yang tak dapat tidak mesti kena belajar sebagai dasar dan asas akidah. Ada golongan yang memfitnah mengatakan orang yang mengaji sifat 20 ni adalah orang yang beriktikad Tuhan hanya ada 20 sifat saja. Bukan. Ini bukan seperti yang mereka sangkakan. Bahkan kita beriman Allah Subhanahu wa taala itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Segala sifat, tidak terhitung banyaknya sifat kesempurnaan Allah. Bukan 20. Yang 20 ni yang tak dapat tidak, tak dapat tidak. 20 sifat ni yang tak dapat tidak, mesti laki-laki dan perempuan mempelajarinya satu persatu, memahaminya satu persatu sebagai dasar dan asas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada sifat wujud sampailah kepada kaunuhu taala mutakalliman. Baik, jadi dalam 20 sifat ni dibahagikan kepada 4 bahagian. Adapun bahagian yang pertama dan keduanya alhamdulillah telah dinyatakan di dalam kuliah kita yang telah lalu. Yang pertamanya sifat nafsiyah, yang keduanya sifat salbiyah. Jadi pagi ni kita sampai pada kata musannif yang ketiganya, makna bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian tu. Jadi yang ketiganya dipanggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Apa ertinya sifat ma'ani? Sifat ma'ani ni ertinya sifat yang bangsa ada di zat. Sifat yang bangsa ada di zat, ataupun kita katakan sifat ma'ani ini adalah sifat yang diri sifat tu ada sungguh-sungguh. Diri sifat tu ada, diri sifat itu wujud. Diri sifat tu ada sungguh-sungguh. Sebab tu dipanggil ma'ani. Baik, kita buat contoh gini. Kita meskipun kita makhluk, kita juga ada zat dan kita juga ada sifat. Zat tu apa maksud zat? Diri sesuatu. Zat tu makna diri sesuatu. Kalau tubuh badan kita ni panggil zat. Tubuh badan kita ni namanya zat. Meja ni namanya zat. Diri sesuatu. Tu zat. Jadi zat kita makhluk ni juga ada sifat dia. Putih, hitam, biru, kuning tu sifat. Besar, kecil tu sifat. Masjid ni, bangunan masjid ni namanya zat. Jadi masjid ni bersifat dengan apa? Besar contohnya. Tu sifat. Sifat ni sesuatu yang ada pada zat. Baik, kemudian sifat itu pula terbahagi kepada 2 jenis sifat. Sifat terbahagi kepada 2 jenis sifat. Yang pertama, sifat yang bangsa ada. Yang pertama, sifat yang bangsa ada dirinya. Diri sifat itu ada. Dan yang kedua, sifat yang jenis tiada. Dia hanya sifat yang merupakan ataupun sesuatu sifat yang hanya boleh difaham oleh akal,
Sifat yang hanya boleh difaham pada akal fikiran sahaja. Diri sifat itu tidak wujud. Diri sifat itu tidak ada. Cuma dia merupakan sifat yang hanya boleh difaham oleh akal kita. Kita buat contoh. Buat contoh untuk nak faham bukan bermaksud kita buat contoh ni nak menyamakan sifat dan zat Allah, bukan. Buat contoh nak mendekatkan faham. Baik. Diri kertas ni namanya zat. Kertas ni namanya zat. Setakat ni faham tak makna zat apa? Diri benda. Ni kertas ni diri benda, diri kain, diri tisu ni, diri kertas tisu ni namanya zat. Zat makhluk ni dipanggil apa? Jirim, jisim. Dia ngaji tauhid ni dia kena catat sebenarnya, tuan-tuan. Dia kena rajin catat. Dia tak boleh dengar sambil lalu macam dengar sirah. Tu rahsia nak ngaji tauhid. Dia kalau tauhid ni kita dengar sambil lalu dia akan habis. Nanti kita pening, nanti kita blur apa cerita sebab tu mana-mana saya punya kelas tauhid ni saya wajibkan pelajar-pelajarnya ada kitab, ada nota. Supaya dia maknanya dapat ambil istilah-istilah tu. Sifir-sifir dia tadi. Bila kita banyak ketinggalan istilah tadi, sifat kita tak tahu apa maksudnya, jirim kita tak tahu apa maksudnya, zat. Jadi bila disebut lain kali kita macam apa benda ni? Ibaratnya nak selesaikan kira-kira tapi tak tahu sifir ibaratnya. Itu di antara punca orang jadi bosan ngaji tauhid. Bila bosan lari Bila bosan lari, tak nak ngaji dah. Sebab apa? Tak faham. Nampak tak tu? Jadi kalau boleh catat, rakam. Kita ada telefon yang gunakan rakaman. Ada kitab, balik rumah buka, balik tengok. Dia kata nak kena bersungguh ke? Itu bukan dua pondok. Apa tujuan kita belajar? Kita nak baiki amal. Kita belajar ni, kalau akidah ni kita nak pastikan akidah kita betul ataupun salah. Kalau kita tak memahami ilmu akidah ni, bagaimana kita nak membezakan akidah yang betul dan yang salah? Contohnya, kenapa akidah kita ahli sunnah wal jamaah menolak sekerah-kerahnya fahaman yang mengatakan Tuhan duduk di atas langit? Maknanya nak faham masalah tu kena faham sini dulu. Kena faham daripada bawah tadi. Baru kita boleh terima kenapa, apa alasan di sisi akidah kita tak boleh beriktikad Tuhan itu ada di mana-mana. Tak boleh. Tuhan tak boleh bertempat, Tuhan tak boleh berpihak. Kerana dia ada sangkut paut dengan cerita awal pengajian kita. Sebab tu orang kata kenapa tak boleh dikatakan Tuhan tu berada di atas langit? Jawapan itu panjang. Jawapan itu kefahaman yang kita belajar. Jadi kalau kita tak faham, macam mana kita nak membezakan kenapa akidah kita menolak sekerah-kerahnya mereka yang mengatakan Tuhan itu berada di atas langit? Sebab tu pentingnya kefahaman. Bila dengar istilah-istilah tu ambil cepat. Bila tadi saya sebut zat, apa zat? Zat maknanya diri benda, diri sesuatu. Tapi tak apalah, ala kulli halin ngaji sungguh-sungguh maksud. Jangan tak ngaji langsung sudah. Cuma nak dapat cepat, nak faham cepat, kena bersungguh. Bersungguh ni kena ada catatan, kena ada kitab. Tu kena bersungguh. Adatnya siapa bersungguh dia dapat, siapa tak bersungguh dia tak dapat. Baik, jadi diri kain ni, diri kertas ni namanya zat. Dipanggil juga berjisim. Apa maksud jisim? Sesuatu yang dijadikan daripada bahan-bahan yang tertentu, itu jisim. Bila sebut jisim, bila sebut jirim, adalah sesuatu zat, sesuatu diri benda yang
terhasil daripada bahan-bahan yang tertentu. Ni ada bahan-bahannya. Allah menciptakan makhluk yang namanya kertas tisu ni ada bahan dia. Begitulah juga tubuh badan kita ada bahan-bahan yang Allah jadikan. Daging kita ada bahan dia. Darah kita ada unsur dia. Unsur tu mana bahan. Tulang kita ada bahannya. Darah kita ada bahannya. Bangunan masjid ni ada bahan-bahan dia. Itu namanya berjirim berjisim. Bila sebut berjirim berjisim, apa sifat jirim, apa sifat jisim? Jirim tu bersifat baharu. Jirim itu diciptakan. Jirim jisim itu bertempat. Jirim jisim itu berubah-ubah. Itu kelakuan dia. Sebab itu kita tak boleh menyamakan Allah dengan jirim. Kerana yang bertempat berpihak itu adalah kelakuan yang wajib bagi jirim dan jisim. Allah bukan jirim, Allah bukan jisim. Laisa kamitslihi syai'un, kan? Allah Ta'ala tidak sama dengan segala sesuatu. Allah tidak sama dengan jirim. Jadi kalau jirim bertempat, Allah tidak boleh dikatakan bertempat. Kalau jirim berpihak, Allah tidak boleh dikatakan berpihak. Kalau dikatakan Allah bertempat, Allah itu berpihak, maka dia menyerupai jirim. Boleh faham tak dah? Baik. Jadi kertas ni namanya jirim jisim. Kertas ni juga ada sifat dia. Apa sifat kertas ni? Di antara sifat kertas ni warna putih. Warna putih ni sifat yang boleh kita tengok dengan mata kita. Sifat pelihat kita, mata kita boleh mengesan kewujudan sifat putih ni. Jadi kita boleh nampak, boleh tengok warna putih. Warna putih di kertas ni kita boleh perhatikan dengan mata kita. Menunjukkan warna putih itu wujud, benda ada. Warna putih ni wujud, ada. Kerana boleh disaksikan oleh penglihatan kita. Jadi sifat putih ni sifat yang ada. Sifat yang ada. Kenapa ada? Sebab boleh dilihat. Boleh dilihat. Setakat tu faham tak? Jadi warna putih ni, sifat putih ni sifat yang ada. Lepas tu ada kaedah. Disebut apa? Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Jadi warna putih ni adalah sifat yang ada, lagi pula sungguh-sungguh pada diri kertas ni lah. Warna putih ni sifat yang ada, lagi pula sungguh-sungguh ada pada kertas tisu ni. Warna putih itu sifat yang ada, lagi pula sungguh. Okey, habis dah satu jenis sifat tadi. Saya kata tadi sifat ada dua jenis. Satu sifat yang ada, satu sifat yang jenis tiada. Baik, selain daripada warna putih, tisu kita ni, kertas tisu kita ni bersifat dengan nipis. Kertas tisu ni juga bersifat dengan nipis. Jadi warna putih pun sifat, nipis pun sifat. Baik. Okey, sekarang ni sifat nipis itu ada ataupun tiada sifat nipis. Kalau macam putih tadi boleh tengok. Nipis ni boleh tengok tak? Sifat nipis, siapa nampak nipis? Nampak tak nipis? Siapa boleh nampak nipis? Tuan-tuan nampak tak nipis? Siapa nampak sejatuh tangan? Siapa nampak nipis? Tak nampak kan? Nampak ke tak nampak? Tanya orang sebelah pula dah. Nampak? Mana? Mana dia nipis? Yalah, mana? Kalau ada mana? Tunjuk mana nipis. Ni. Ni.
Yang tuan-tuan pegang ni kertas ke nipis? Saya tanya nipis, saya bukan tanya kertas. Faham dulu soalan baik-baik. Ni nak bagi faham sifat ni tadi. Ni warna putih tadi nampak putih ke? Sekarang ni nipis, nampak tidak? Yang kita tengok ni kertas ke nipis? Kertas. Yang kita pegang ni kertas ke nipis? Kertas. Jadi mana dia nipis yang kata ada tadi? Yalah, sifat nipis tu mana? Kalau ada mana? Cek. Tengok kertas kita tu, masing-masing ada kertas tu. Cik pegang, tengok. Pegang ke, tilik ke, tengok. Ni bukan main-main ni penting kan. Saya ngaji pun dulu macam tu, nak faham kan maksud sifat tu. Nampak macam main-main, bukan main-main ni. Ramai orang tak faham, tak boleh beza. Warna putih tadi kita boleh nampak, menunjukkan dia ada. Sekarang ni nipis ada ke tidak? Kalau kata ada, mana dia? Dia kata tu kan nipis tu. Mana? Tu mana? Ni nipis lah ni. Dia pegang macam tu. Ni nipis lah. Ni yang tuang gesek-gesek ni kertas ni bukan nipis ni. Betul tak? Yang tuan-tuan sentuh tu, cuba sentuh kertas kita tu. Cuba sentuh kertas ke sentuh nipis? Orang nak cari nipis sekarang ni. Jadi ada ke tidak nipis? Tak ada. Nipis tak ada. Tapi tuan-tuan faham tak nipis tu apa? Jadi nipis ni sifat yang hanya dipaham sahaja. Sifat yang hanya difaham dalam fikiran kita. Bila sebut nipis, faham. Akal kita faham. Nipis ni faham dah macam mana. Nak tengok tak boleh. Nak tengok tak boleh. Nak pegang tak boleh. Nak sentuh tak boleh. Nak cium tak boleh. Nak hidu tak boleh. Nak rasa dengan lidah tak boleh yang nama nipis. Kerana dia jenis sifat yang tiada. Cuma dia sifat yang hanya difaham oleh fikiran. Boleh faham tak zakat tu? Makcik? Boleh? Faham dah? Ya ke? Tak apa, asal belajar. Nanti lama-lama faham dah. Balikkan cek, balik tengok. Aku kata ada nipis tadi. Kalau ada cari lah. Dia kata ada nipis tu, kertas tu nipis. Ya, memang kertas ni nipis. Orang tanya nipis tu ada ke tak ada? Kertas ada ke tidak? Ada. Warna putih ada tak? Ada. Nipis? Dia dah terhenti balik. Nipis tadi. Nipis tu tak ada. Kalau ada boleh tengok ataupun boleh pegang. Ni tengok pun tak nampak, pegang pun tak boleh. Cuma faham aja. Sifat nipis tu ada dalam fikiran saja. Baik. Bila sesuatu tu tiada, dia hanya boleh difaham saja pada akal, dipanggil amrun i'tibari namanya. Tulis nanti tanya balik dah tak ingat. Amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Tulislah asalkan ada bunyi lebih kurang, run bari-bari lebih kurang lah. Amrun i'tibari maknanya sesuatu perkara yang hanya dipaham saja. Makcik biasa tak beli tembikai makcik? Biasa beli tembikai? Biasa? Pegang tak buah tembikai tu? Pegang lah, nak beli je tak? Baik, yang pakcik pegang tu buah tembikai ke pegang bulat? Bulat dia boleh pegang tak? Sifat bulat tu boleh pegang tak? Tak boleh. Tapi faham tak bulat? Bulat tu pun sama. Amrun i'tibari. Sifat bulat tu adalah sifat yang hanya dipaham pada akal. Malam tadi ada bola malam tadi. Habis jeng-jeng kita sampai kajang dekat pukul 8 malam tadi kuliah. Daripada pukul 5 TTDI nak pergi kelas kajang pukul 8 pun sampai. Punyalah jam, masya-Allah tabaraka. Kata ada bola malam tadi kata. Baik, bola tu yang dia orang sepak-sepak tu, bola tu bulat ke tidak?
Jadi yang disepak tu bulat ke disepak bola? Bulat ada ke tidak? Ada bulat? Ya. Bulat tu tak ada. Bulat tu sesuatu yang faham pada akal. Bulat tu tak ada. Bulat tu tak ada. Baik. Contoh ni kita ambil gelas ni, dia punya permukaan ni bulat. Ni nampak bulat ni. Nampak gelas ni, bila kita tengok keadaan gelas ni begini situasinya, akal kita kata bulat. Ada tak bulat? Kalau ada, nak tengok mana yang kita nampak ni gelas ni. Yang saya pegang ni gelas, saya bukan pegang bulat. Tapi akal saya faham maknanya permukaan gelas ni bulat. Jadi sifat bulat itu adalah sifat yang tiada, cuma difaham oleh akal. Namanya amrun i'tibari. Okey. Itulah tadi perbezaan. Ada dua sifat. Satu jenis sifat yang ada, lagi pula sungguh. Yang kedua sifat yang tiada tetapi sungguh. Kalau saya tanya tisu ni bersifat nipis, sungguh ke tidak tisu ni bersifat nipis? Sungguh tak nipis? Sungguh. Ada tak nipis? Tiada. Nampak tak ada? Jadi nipis tu sifat yang sungguh tapi tiada. Tak sama macam putih tadi. Putih ni ada tak? Sungguh tak putih? Putih tu sifat yang ada dan juga sungguh. Nipis sifat yang tiada tetapi sungguh. Okay, bila dah faham situ, bawa masuk balik. Maka sifat putih ni tuan-tuan, oleh kerana dia ada, dipanggil sifat ma'ani. Warna putih ni dipanggil sifat ma'ani. Kenapa dipanggil sifat ma'ani? Kerana dia jenis sifat yang ada. Nak panggil ma'ani ni dia mesti ada. Sifat tu mesti ada. Contoh macam putih tadi. Jadi sifat putih ni ada. Maka sifat putih ni dipanggil sifat ma'ani. Tapi sifat ma'ani makhluk lah, bukan sifat ma'ani Allah. Ni nak buat contoh je. Sifat ma'ani yang ada pada kertas ni, sifat ma'ani makhluk. Nak tahu tak sifat ma'ani makhluk ni dipanggil apa? Nak tahu tidak? Sifat ma'ani makhluk dipanggil arad. Arad. Tulis nanti lupa. Arad. Arad. Arad, ain ra dad. Arad. Bila sebut arad faham dah tu? Sifat ma'ani makhluk dah tu. Adapun sifat ma'ani Allah jangan dipanggil arad. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tu 7 sifat sifat ma'ani Allah tu. Maknanya qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni sifat yang ada sungguh-sungguh. Diri qudrat itu ada, diri iradat itu ada, diri sama, basar, kalam itu ada. Sebab tu dipanggil sifat ma'ani yang ada pada zat Allah. Cuma adanya sifat ma'ani Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Macam putih tadi boleh tengok berwarna, bertempat. Adapun sifat ma'ani Allah tidak bertempat, tidak berwarna, tidak berbentuk dan sebagainya. Pegang baik-baik tu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tu jaga baik-baik. Tidak serupa Allah, tidak serupa zatnya, tidak serupa perbuatannya dengan segala sesuatu. Cuma nak bagi tahu di sini, bila sebut sifat ma'ani Allah, sifatnya sifat ma'ani Allah ni sifat yang ada sungguh-sungguh pada zat Allah dan tidak menyamai dengan segala sesuatu. Itu panggil sifat ma'ani. Ada berapa sifat ma'ani Allah? Ada tu 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Itu sifat ma'ani. Agak-agak kuliah akan datang kalau tanya balik boleh jawab tak? InsyaAllah. Tu penting tulisan tu. Seburuk-buruk tulisan, sekuat-kuat ingatan. Biar tulisan kita cakar ayam pun. Catatan kita tu cakar ayam, tapi tengok balik boleh ingat masalah.
penting catatan bersungguh ngaji insya-Allah. Bukan nak tunjuk ke orang. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, usaha kita bersungguh tu, Allah redha kita. Allah jaga akidah kita. Kerana yang hakikat menjaga akidah ni bukan kefahaman kita, tetapi Allah. Jadi perlu bersungguh. Takut-takut kita tak bersungguh. Sebab nanti soal jawab di hari kiamat tu halus, tuan-tuan. Allah tahu siapa yang bersungguh dan siapa yang buat bersungguh, siapa yang tak bersungguh. Tu yang kita nak kena takut tu, sebab ilmunya maha meliputi, halus ilmu Allah Ta'ala tu. Dia tengok mana hamba yang bersungguh-sungguh nak jadi baik, mana hamba yang tidak bersungguh nak jadi baik, mana hamba yang bersungguh nak tinggalkan maksiat, mana hamba yang tidak bersungguh. Allah tahu tu. Kita manusia ni kita boleh tipu. Kita cakap dengan kawan kita, aku bersungguh dah usaha. Padahal Allah tahu kita tak masuk lagi dalam golongan orang bersungguh. Jadi bersungguh. Bukan nak tunjuk siapa, nak tunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita tu adalah lebih kurang daripada Allah. Bersungguh mengaji, bersungguh belajar. Tiba-tiba macam orang mengaji tu, orang mengaji tahu, orang mengaji tajwid, bersungguh dia mengaji tajwid, ada kelas tetap tajwid, tapi bacaannya taknya baik-baik, taknya betul-betul, makhraj taknya betul-betul, tapi bersungguh. Seminggu 2 kali contohnya, tiap-tiap minggu dia mengaji Iqra' lah, Muqaddam lah, ngaji, mengeja dan sebagainya, tapi tak boleh nak ubah dah bacaan dia. Sebab tu kata ulama, orang yang bersungguh ngaji tajwid ni, betulkan makhraj huruf ni, meskipun tak boleh nak repair bacaan dia, tetap salah. Orang suruh baca siratal ladzi, dia tetap baca siratal lazi, tak boleh ubah dah. Bersungguh dia mengaji. 44 orang untuk guru tajwid, semua angkat bendera putih dengan dia. Tak boleh repair, dia kata ni orang ni. Belakang dia dah habis kena belasah dah. Belasah dengan getah paip, dengan rotan, macam-macam. Contohlah nak cerita bersungguh tadi. Tiba-tiba bacaannya tak jadi betul. Kata ulama, sembahyangnya sah walaupun bacaan makhraj dia salah. Nampak ada tu? Walaupun bacaannya salah, solatnya sah untuk dirinya. Itu kelebihan orang bersungguh. Dan kata ulama, barang siapa yang tak bersungguh mengaji, memperbetulkan bacaan-bacaan dia, khusus bacaan dalam solat, dia tak mengaji, ataupun dia pergi mengaji tajwid setahun sekali je, baca 2 baris, pakai tahun depan dia datang balik. Bersungguh tidak tu tuan-tuan? Setahun sekali ngaji, bersungguh tak? Ataupun dia teragak je dia pergi belajar, bersungguh ke tidak? Dia nak tahu bersungguh macam mana? Macam orang cari duit tu. Ada tak orang cari duit, dia berasa nak cari, dia cari, ada? Ada tak? Dia kata, tengok kalau rasa beragak nak pergi kerja, pergilah. Ada macam tu? Bersungguh betul. Tu kata bersungguh, cari duit tu bersungguh. Istiqamah. Istiqamah tu bersungguh. Ada jadual tetap dia, hari-hari dia pergi, tu bersungguh. Maknanya kalau orang jenis ada masa lapang lah, masa lapang pergilah ngaji tajwid, tak ada masa tak pergi, itu tak bersungguh tu. Tanda-tanda orang bersungguh mengaji, menuntut ilmu, dia ada jadual, dia ada jadual tetap diri dia. Itu tanda-tanda orang bersungguh. Kalau jenis tunggu masa lapang pergi belajar ni, dia tak masuk dalam golongan orang bersungguh belajar. Takut-takut bila tak bersungguh tadi, bila asbab daripada kita tak bersungguh, banyak perkara-perkara yang wajib kita kena tahu kita tak faham sebab tidak bersungguh. Ini tidak ada kemaafan. Kata ulama, barang siapa yang tak bersungguh ngaji tajwid, bacaannya salah, solatnya tidak sah, walaupun tidak meninggalkan sembahyang. Cukup 5 waktu solat berjamaah, tapi bacaannya salah sebab tidak bersungguh belajar tajwid, tidak sah solat dia.
Tidak sah solat untuk dirinya, dan lebih-lebih lagi nak mengimamkan orang ni. Jadi kita kena takut tu. Jangan ingat kita baca salah, rukun-rukun qauli kita baca salah, main hentam je Allah terima solat kita. Tak. Kata ulama kita, ulama fiqh kata, barang siapa bacaannya salah dengan sebab dia tidak bersungguh, tidak sah sembahyang. Ada pun orang yang bersungguh mengaji tapi tak boleh nak baiki bacaan dia, sedangkan dia bersungguh mengaji, solatnya sah. Cuma dia tak boleh jadi imam untuk diri dia tu sah. Maknanya dia sembahyang zuhur Allah terima, dia sembahyang asar Allah terima. Sebab apa? Dia masuk dalam orang yang bersungguh memperbaiki bacaan dia. Begitulah dengan ilmu-ilmu fardu ain yang lain, fiqahnya, tauhidnya, tasawuf. Jadi kena bersungguh mengaji, bukan nak tunjuk ke orang. Apa faedah kita bersungguh nak tunjuk ke orang? Bukan orang yang terima amalan kita, bukan orang yang bagi pahala pada kita, betul? Nak tunjukkan kesungguhan tu kepada Allah. Mudah-mudahan asbab kita bersungguh tu Allah jaga kita. Allah ampunkan salah silap kita, Allah ampunkan lebih kurang kita tu. Ada yang tak sempurna, ada yang tersilap. Harap-harap dapat keampunan daripada Allah. Ni kita belajar bab semayang 2 tahun sekali ngaji bab semayang. Ngaji fiqh 2 tahun sekali. Mandi wajib tak tahu, ambil wuduk tak tahu. Tapi semayang ini tak ada harapan ni. Sebab apa? Tidak bersungguh belajar. Okey, faham dah tadi. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang bangsa ada di zat Allah. Maksudnya qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar ni sifat ma'ani, sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Dan iaitu sifat ma'ani ada 7. Faham dalam kitab ni, fahamlah dalam kitab tauhid yang lain, sama je cerita dia. Dan iaitu sifat ma'ani ada 7. Mana dia 7 ni? Yang kemudian, maksud kemudian tu yang selepas daripada sifat salbiyah itu. Sifat salbiyah dah belajar belum? Dah kan? Ada berapa sifat salbiyah? Ada 5. Daripada mana? Qidam, baqa, mukhalafatu ta'lalil hawadith, qiyamul binafsih, dan wahdaniyah. Tu 5 tu sifat salbiyah yang kita belajar bulan lepas. Tu sifat salbiyah. Jadi selepas daripada sifat salbiyah tu apa? Lepas daripada wahdaniyah apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, dan kalam. Ada 7 tu. Jadi 7 sifat. Selepas daripada sifat-sifat salbiyah tu, itulah yang dipanggil sifat ma'ani. Dan sebab dinamakan 7 sifat itu, yakni qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tadi, sebab dipanggil sifat ma'ani. Kenapa dipanggil qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tu sifat ma'ani? Kerana tiap-tiap satu daripadanya, tiap-tiap satu daripadanya, daripada 7 tu, yakni qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, itu maksud tiap-tiap satu. Kerana tiap-tiap satu daripadanya, daripada 7 sifat ma'ani itu menuju, mudah nak faham, menuju ni menunjukkan. Buat catatan kat bawah tu, menuju dengan makna menunjukkan. Tiap-tiap satu daripadanya, daripada 7 sifat ni menuju, yakni menunjukkan kepada satu perkara yang ada di zat Allah Ta'ala. Nak nunjukkan kepada benda yang ada di zat Allah. Seperti mana? Qudrat. Jadi sifat qudrat itu sesuatu yang ada di zat Allah Ta'ala. Orang panggil sifat yang ada sungguh-sungguh pada zat Allah.
Dia tak sama macam sifat salbiyah yang kita dah belajar sebelum ni. Sifat-sifat salbiyah tu daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsi dan wadaniyah tu, lima sifat ni semua jenis sifat yang hanya dipaham pada akal fikiran sahaja. Dia tak ada. Nanti kalau keluar soalan hujung tahun ni, nak hujung tahun jaga, peksa dah, tak lama dah. Ni di antara soalan yang akan keluar nanti, sifat salbiyah tu yang 5 tu, nanti soalan ni saya akan tanya gini. Saya akan tanya begini. Sifat-sifat salbiyah yang 5 itu, adakah ia wujud atau tidak wujud? Makna adakah dia ada ataupun tak ada? Jadi jawapan dia apa? Sifat salbiyah ada ke tiada? Tiada. Ni dah bocorkan soalan dan dah bocorkan jawapan sekali. Sifat salbiyah tu sifat yang tiada, kerana dia hanya sifat yang faham aja. Sedia kala, tuan-tuan, qidam kan? Qidam artinya Melayunya apa? Sedia kala, betul? Apa maksud sedia kala? Macam mana nak peksa ni? Sesuatu yang tidak ada permulaan, itu sedia kala Allah. Ngaji bersungguh tauhid, jangan main-main. Maknanya sedia kala ni sesuatu yang tidak ada permulaan, itu sedia kala. Jadi nak tengok yang nama sedia kala tu, nak tengok sedia kala tak boleh. Sesuatu yang tidak ada permulaan, sesuatu yang tidak baharu, nak tengok tak boleh. Baqa terjemah Melayu kekal. Kekal bermaksud apa? Tidak ada kesudahan, tidak ada pengakhiran. Itu maksud kekal. Jadi nak tengok sifat kekal boleh ke tidak? Tak boleh. Kerana sifat kekal tu sesuatu yang dipaham pada akal. Akal kita faham kekal bermaksud sesuatu yang tidak ada kesudahan. Baik, sifat satu masuk juga dalam sifat salbiyah. Satu ni, botol mineral ni satu. Botol mineral ni bersifat dengan satu. Jadi satu tu apa maksud satu? Tidak berbilang-bilang. Kuliah sebelum dah hurai, sifat salbiyah tu semuanya diterangkan maksudnya dengan tidak tu, menafikan barang yang tidak layak dengan Allah. Itu sifat salbiyah. Jadi satu, wahdaniyah. Wahdaniyah maknanya satu. Satu tu ialah menunjukkan apa? Tidak berbilang-bilang. Jadi botol mineral ni satu tak, tuan-tuan? Satu ke tidak botol ni? Bersifat satu ke dua ke tiga ni? Satu. Nampak tak satu? Tuan-tuan nampak tak satu? Tengok botol ni, jangan tengok kawan-kawan kita, bukan botol. Tengok botol mineral ni. Nampak tak botol ni? Nampak tak botol mineral? Nampak tak satu? Nampak satu ke nampak botol? Dah tu. Jadi satu boleh tengok tak? Tak nampak. Tapi faham tak satu? Faham. Bila sebut satu, faham. Maksudnya satu tu tak boleh tengok. Sebab satu tu tak ada. Satu tu faham. Ada kata pening pagi ni. Tak apalah, cuci sikit mudah-mudahan gugur dosa-dosa kita memikir tentang dunia macam-macam. Ia sungguh ingat main-main orang ngaji ni gugur dosa. Kepala kita ni banyak mikir tentang dunia, memikir tentang dunia, risau tentang dunia ni sifat yang dicela oleh Allah. Risau nak makan, risau nak kenyang, risau nak kaya, risau nak mewah. Tu dunia. Dengan kita belajar memikirkan tentang agama, memikirkan tentang hukum hakam Allah ni, menggugurkan dosa-dosa akal fikiran kita. Ingat, akal fikiran kita ni tak ada buat salah. Setiap anggota kita ada salah silap yang dia buat. Hati kita ada maksiatnya, fikiran kita ada maksiatnya, hati kita ada maksiatnya. Jadi dengan kelebihan kita belajar ni, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Itu hikmah dia. Jadi tak apa, pening-pening pun mengaji, alhamdulillah.
Lillah. Dalam tak sedar dosa-dosa kita Allah ampunkan. Orang tak mengaji tak dapat, tuan-tuan. Orang tak duduk dalam majlis ilmu tak dapat. Itu hanya janjian untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, kata Nabi SAW, maka Allah jadikan di kafarah dosa-dosa dia yang dulu-dulu. Kita banyak dosa. Kita banyak dosa kita. Zaman muda kita macam-macam yang kita buat. Akhir usia kita ni, waktu gini Allah ambil kita, kutip kita, jadikan kita penuntut ilmu. Alhamdulillah. Allah buat baik dengan kita. Nampak tak? Setiap langkah kita menghapuskan dosa, digantikan dengan pahala. Duduk dalam majlis ilmu lagi, diampunkan lagi dosa oleh Allah. Tu banyak kelebihan. Orang yang menuntut ilmu, Nabi kata Allah akan mudahkan dia masuk syurga. Jadi rugilah kalau dunia ni kita mengecualikan diri kita daripada menjadi penuntut ilmu. Rugilah, rugi, sangat-sangat rugi. Jadi sementara ada peluang, ada ruang ni, ngajilah. Tak dapat bertalaki datang, makna bertalaki di sini, tak dapat bertalaki di surau, tak dapat bertalaki di masjid, makna ngaji secara online pun boleh. Ngaji secara online pun boleh. Tapi pastikan yang kita ngaji secara online tadi betul fahamannya, betul syariatnya, betul akidahnya. Jangan salah pula. Dia sama macam bertalaki ni lah juga. Kalau kita pergi mengaji bertalaki ni, makna berdepan macam ni, sedangkan majlis ilmu tu fahamannya salah, menyampaikan akidah yang salah, syariat yang salah, tak boleh, hukumnya haram. Haram pergi tadah dengar dan mengikuti makna ilmu-ilmu yang boleh memberi mudarat pada agama dan akidah kita. Tak boleh. Sebab tu hukumnya haram. Kalau kita nak pergi mengaji fahaman-fahaman yang pelik-pelik itu, hukumnya haram, tuan-tuan. Tu masuk dalam maksiat telinga. Masuk dalam maksiat telinga. Telinga ni Allah jadikan supaya mendengar benda yang halal-halal. Ada pun benda haram tak boleh dengar. Sebab tu ilmu yang sesat-sesat haram kita pergi tadah dengar, sebab dia akan memberi mudarat pada agama kita. Nampak tu, daripada akidah kita betul, jadi akidah kita salah sebab apa? Pergi tadah fahaman yang pelik-pelik. Tu. Jaga-jaga, sebab tu tok guru kita larang, jangan pergi, jangan dengar sebab haram dengar. Dia apa yang kita dengar ni, dia sama macam makanan, tuan-tuan. Kalau makanan yang baik, dia akan memberi kebaikan pada tubuh badan kita. Kalau makanan tu rosak, beracun, dia akan jadi mudarat pada makanan kita. Begitulah apa yang kita dengar ni. Kalau yang kita dengar tadi ilmu yang haram, dia akan memberi mudarat pada agama kita. Dia akan memberi mudarat pada akidah kita. Nampak tak tu? Jadi bukan sebarang. Cuma saya nak katakan tadi, kalau tak ada peluang nak mengaji secara bertalaki di surau masjid, secara online pun boleh. Cuma keberkahannya tak samalah dengan orang yang datang mengaji bertalaki. Dia keluar daripada rumah pagi-pagi, jauh, tuang minyak, naik kereta, tu semua pahala. Kita kat rumah duduk aje, boleh ikut kelas juga, jadi kurang lah. Maksudnya tak samalah markah dengan orang yang datang mengaji bertalaki. Tapi ilmunya dapat. Kalau kita datang bertalaki mengaji bab solat, rukun solat 13, boleh faham. Orang yang mengaji secara online pun boleh faham. Nampak tak tu? Jadi tak ada alasan tak boleh belajar agama sekarang ni. Tak ada alasan. Tak boleh pergi masjid surau, tak boleh ngaji fardu ain di surau, secara online pun boleh. Tengok Allah Ta'ala mempermudahkan umat akhir zaman. Sebab Allah tahu kita ni hemah, kita lemah. Kita ni hemah nak belajar agama ni lemah selemah-lemahnya. Jadi Allah mempermudahkan. Dengan kehendak Allah, Allah menciptakan yang namanya teknologi ni, internet ni. Jadi di antara faedahnya, orang yang ada masalah nak ke surau, ke masjid, tak boleh belajar, jaga anak ke, jaga orang sakit ke, pun boleh belajar. Tapi kalau tak nak juga, habis dah lah. Tak dapat lah nak nolong. Main muka buku boleh, tengok story-story kawan-kawan boleh, mengaji pula tak boleh. Tu salah kita lah tu. Allah dah mempermudahkan lah. Baik, gunakan apa yang ada ni untuk menolong kita beribadah kepada Allah. Baru panggil orang bersyukur.
Kadang-kadang betul tuan-tuan, ada orang dia tak boleh ke suruh masjid, jaga orang sakit, anak ramai. Kadang tempat dia tak ada surau masjid ada. Jangan kita ingat ada tempat yang tak ada lagi surau masjid kat kampung dia. Ataupun kalau ada masjid surau pun tak ada majlis ilmu, ada. Jangan ingat tak ada. Nampak tak? Jadi dengan adanya media macam ni boleh ngaji juga, boleh belajar juga hukum hakam Allah tu. Ada tempat, ada surau, ada masjid, ada majlis ilmu, orang pula tak nak datang. Tu masjid dah ada, surau dah ada, majlis ilmu penuh, padu ain ada, padu kifayah ada, orang pula tak nak datang. Tu salah sendiri. Tu salah masing-masing. Baik, jadi dinamakan, dan sebab dinamakan 7 sifat itu sifat ma'ani, kerana tiap-tiap satu daripadanya makna menunjukkan kepada satu perkara yang ada di zat Allah, seperti kudrat. Kudrat itu salah satu contoh lah. Maka maknanya kudrat tadi tu satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala. Makna kudrat tu ada, kudrat tu ada. Nanti soalan keluar, sifat kudrat itu ada atau tiada? Jawabnya ada. Jawabnya sifat kudrat itu sifat yang ada di zat Allah. Sebab tu dipanggil ma'ani. Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab, dia nak taswirkan lagi, nak terangkan apa maksud kudrat tu sifat, kudrat tu sifat yang ada. Dia nak terangkan lagi, dia nak huraikan lagi. Jadi musannif kata gini, dia kata sekira-kira tu makna jikalau Allah Ta'ala buka hijab. Tahu tak buka hijab? Hijab tu apa maksud hijab? Dinding, tirai. Ni tu kayu tu hijab lah tu. Sebab tu tak boleh tengok orang perempuan tu, ada hijab, ada tirai. Kalau diangkat hijab tadi, dibuka hijab tadi, boleh tengok. Benda yang tak boleh tengok, boleh tengok bila Allah angkat hijab. Di antara kita dengan para malaikat ada hijab. Sebab tu kita tak boleh tengok malaikat yang penuh di tempat ni, sedangkan kita yakin ada malaikat yang penuh di tempat ni. Betul tidak? Tempat ni penuh dengan malaikat. Nabi bagi tahu ke Nabi bohong? Ke Nabi cakap sesuka je? Nabi kata majlis-majlis ilmu itu dikerumuni oleh malaikat. Sungguh Tapi kenapa tak boleh tengok? Ada hijab, ada hikmah Allah tutup. Barangkali kalau Allah buka hijab, nampak malaikat, terabur lagi kita, silap mati terkejut kita. Tu malaikat, syaitan, jin tampak lagi. Kan Nabi juga ada bersabda dalam satu hadis yang maksudnya syaitan tu datang juga dalam majlis ilmu, tapi bukan sebab nak belajar, nak beramal. Dia datang nak kacau. Dia bawanya tongkat, cocok-cocok pinggang kita, cocok-cocok punggung kita. Kita pun panah gelisah, bila nak habis, bila nak habis, bila nak habis, bila nak habis. Dia sapunya celak maskara dekat mata kita, terlelap kita. Pernah dengar tak hadis tu? Dia sapu maskara. Tahu maskara? Orang perempuan selalu pakai. Sapu daripada celik tadi, jadi berat seberat-beratnya, macam lori 3 tan. Sebelum kuliah tadi bukan main terang je mata kita, baca je doa bismillahirrahmanirrahim, berat, automatik jadi berat. Kan wallahu alam, dia segar balik sebab dah habis kerja dia. Kan berasa kan, kan perasan biasa kita macam tu. Tadi sebelum, tak kisah kuliah maghrib tak maghrib, kuliah zuhur tak zuhur, tuan-tuan, nama tidur dalam kelas ni mana-mana. Kat Amerika pun macam tu. Mana-mana. Sungguh saya tak tidur sebab saya bercakap. Cuba saya duduk kat depan tu, saya berniaga nanti kan. Sungguh mana-mana. Dah memang macam tu. Tu nak kena mujahadah tu. Sebelum Tok Guru datang kuliah zuhur,
Zuhur kan terang-terang panas-panas tu. Kalau pagi ni ialah mengantuk, tidur lah tadi, kurang tidur. Adalah juga alasannya. Ni tengah hari. Sembang. Tunggu sampai. Tunggu pun duduk. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Dandan sangat. Tunggu baca Bismillah, bermula bab sembahyang itu. Sembahyang yang wajib itu ada 5. Dah ada lelap dah. Yang bersembang tadi lelap tiba-tiba je. Lepas tu wallahu a'lam, nanti kita jumpa segar balik. Dah habis ke? Dia memang macam tu, mana-mana je. Sebab tu siapa ada penyakit tak boleh tidur, bawa dia ngaji. Siapa ada masalah penyakit tak boleh tidur, dia kata aku tak boleh tidur lah 2-3 hari tak boleh nak tidur. Mai ikut pergi kelas, garanti lelapnya tuan-tuan. Sungguh kita pun macam tu dulu waktu mengaji tu. Sebelum Tok Guru duduk kat depan tu bersembang, Tok Guru duduk je, Tok Guru baca kitab je, mula je lelap terus, pen jalan sendiri, pen dia jalan sendiri, dia tulis sendiri. Lepas ngaji tengok berconteng habis kitab, pen jalan sendiri. Tuan dia tidur, pen jalan sendiri. Allah, tu mujahadah. Sebab tu Allah bagi pahala banyak. Maka ada ni dalam majlis ilmu ni, kalau betul lah niat kita belajar ni kerana Allah ikhlas, itulah di antara kelebihan Nabi kata ada malaikat yang datang duk ambil nama-nama orang yang hadir. Penuh malaikat ni bertindih-tindih ni mengerumuni majlis ilmu. Kenapa kita tak nampak? Nabi kata tu memang benda betul, memang jadi, memang berlaku, tapi kenapa tak boleh tengok? Ada hijab. Allah hijab. Tapi kalau Allah nak bukakan hijab, boleh tengok yang namanya malaik. Kalau lalu di tanah perkuburan, kalau Allah angkat hijab, boleh dengar segala azab yang ada dalam kubur. Tapi Allah tak bukakan, tu ada hikmah dah. Tak pergi kerja kita tuan-tuan, jangan buat main. Kalau Allah buka hijab, tak boleh pergi kerja, kita duduk atas jadah lah. Siapa nak pergi kerja? Tengok azab depan mata tu. Makan pun tak selera lah. Sungguh makan pun tak selera tuan-tuan. Tengok azab tu dalam kubur tu, yang kena yang macam-macam. Ada berasa macam nak pergi cari duit. Lalu tanah kubur dengar kau yang menjerit, yang melalak, yang melolong apa semua. Nak pergi kerja tak kakak? Tak berani. Patah balik semayang. La ilaha illallah, duduk berzikir. Jadi ada hikmah Allah tutup benda tu, supaya kita boleh cari makan. Samalah jin setan iblis tu ada, bukan tak ada jin setan iblis. Siapa tak percaya ada jin, rosak akidah dia. Siapa tak percaya ada syaitan, rosak akidah dia. Sebab jin setan ni Allah sebut dalam Quran. Wajib percaya adanya jin, adanya syaitan. Wajib percaya adanya jin setan, bukan wajib percaya dengan setan. Lama kan salah faham. Rupanya wajib percaya dengan setan, rupanya ada ikut cakap setan pula dah. Wajib percaya ada makhluk Allah yang namanya jin, yang namanya syaitan. Sebab sebut dalam Quran dah tu. Dia kata aku tak percayalah setan-setan ni, aku tak percaya, bohong, rosak akidah ni. Dalam Quran sebut syaitan nirrajim. Jin, ada siap surah jin lagi dah. Tiba-tiba dia kata dia tak percaya ada jin, rosak akidah dia. Na'udzubillah. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, nampak setan jin, terabur lari kita. Terabur lari kita. Nampak tak? Maka di sini kalau seandainya Allah membukakan hijab, sesuatu yang mendinding di antara kita dengan perkara yang gaib tadi, contohnya Allah Ta'ala membukakan hijab daripada kudrat dia, nescaya dapatlah kita melihat akan dia, akan kudrat. Boleh tengok kudrat Allah Ta'ala tu, boleh lihat, boleh tengok, tapi tetap tidak serupa dengan sesuatu. Bukan bermaksud boleh tengok tu nampak kudrat tu berbentuk begini, bertempat di situ, berjarak. Tidak. Sama macam i'tikad kita nanti di hari kiamat, di dalam syurga, sekalian muslimin, mukminin dapat memandang kepada zat Allah. Nikmat yang terpaling lazat, nikmat dalam syurga tu.
Sewaktu mukmin di dalam syurga, Allah membukakan hijab, memandang kepada zat Allah. Bukan bermaksud Allah ada dalam syurga, bukan. Sewaktu mukminin di dalam syurga tu, Allah nak memuliakan orang mukmin, boleh memandang kepada zat Allah. Walaupun boleh memandang kepada zat Allah yang ada tu, tetap tidak menyamai dengan segala sesuatu. Tak boleh nak cerita juga, tak boleh nak cakap macam mana zat Allah tu, tak boleh. Tak boleh nak kata tadi nampak zat Allah duduknya depan sana, jaraknya begini, tempatnya begitu. Tidak. Mukhalafah. Siapa yang dibukakan hijab, dia sendiri faham dan reti, tapi tetap tak boleh menceritakan kepada sesiapa. Sebab sifat mukhalafah Allah tu berkekalan. Sedia kala lagi Allah mukhalafah, dan selama-lamanya Allah tu bersifat mukhalafah, tidak serupa dengan segala sesuatu. Pegang baik-baik sifat mukhalafah tu. Jangan menyamakan Allah dengan sesuatu. Habis, nescaya dapatlah kita melihat akan dia, akan sifat kudrat tadi. Boleh tengok sifat kudrat Allah kalau Allah buka hijab, kalau Allah izinkan boleh tengok kudrat Allah, tapi tetap tidak serupa. Kenapa boleh tengok? Kerana kudrat itu sesuatu yang ada. Kaedah tiap-tiap sesuatu yang ada harus dilihat kalau diizin oleh Allah. Yang tak boleh lihat apa? Benda tiada. Benda tak ada, tak boleh tengok. Dah tak wujud, nak tengok macam mana? Ada pun sesuatu yang ada boleh ditengok, boleh dilihat kalau diizin oleh Allah. Tu kaedah. Tiap-tiap sesuatu yang ada harus, makna boleh dilihat kalau Allah izinkan. Sama macam kudrat Allah ni. Kudrat Allah tu perkara yang ada, jadi harus dilihat. Kalau Allah buka hijab, Allah izinkan, boleh tengok zat Allah, perkara yang mesti ada. Sebab tu harus tengok zat Allah. Tapi mukhalafah lah. Kemudian demikian yang 6, kemudian daripada kudrat. Selepas daripada kudrat apa? Iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Jadi 6 lagi itu pun sama juga cerita dia, iaitu nak menunjukkan kepada sifat-sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Habis dah. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang sifat maknawiyah pula. Cukup dah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, membukakan, memberi taufik kepada kita istiqamah, bersungguh mengaji dengan niat yang baik. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan orang yang menuntut ilmu, yang diberi pelbagai kelebihan oleh Allah. Di antara kelebihannya mati syahid. Orang menuntut ilmu ni mati syahid. Orang menuntut ilmu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipermudahkan jalan untuk masuk ke syurga Allah. Itu husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita. Istiqamah, payah, pening, susah, tak susah, istiqamah mengaji kerana Allah. Baik, InsyaAllah nanti sambung lagi lah di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi taufik, dipanjangkan umur oleh Allah, diberi umur yang berkah, diberi kesihatan yang berkah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Jumpa lagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. InsyaAllah kepada kawan-kawan yang ngaji secara online ni, insyaAllah malam nanti ada kelas lagi. Malam nanti ada kelas pukul 9 insyaAllah. Pukul 9 nanti ada kelas Tauhid. Kita Risalah Tauhid baru baca. Nanti boleh join lah, kalau nak join lah, insyaAllah. Siap. Saya tanya, kita tak boleh tengok kan jin-jin semua, tapi baby boleh tengok. Boleh.
Kita boleh tengok kalau Allah izin boleh tengok. Sebab Baby tak baby boleh tengok. sebab baby kadang-kadang saya pegang saya cucu. Ha, Dia malam-malam dia boleh nampak. dia boleh Budak-budak kecil boleh Dia nampak. boleh nampak. Dia boleh nampak. Sebab kadang-kadang dia Ya, selalu. cakap dengan Tapi dia tak boleh cakap. dia Terima kasih Pakcik. Jumpa lagi. Jazakumullah khair. Salam. Sama Pakcik. Doa saya Pakcik. Jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Siap mai. Jumpa lagi insyaAllah. Allahu Rabbi. Sama-sama. Abewi. Malam nantilah jumpa. Malam nanti ada pukul 9 tu ada 2 kitab. Kitab Risalah Tauhid tu baru baca sekali. Siapa nak ikut bolehlah nanti pukul 9 malam insya-Allah lah. Benda ada boleh tengok. Kalau Allah izin boleh, tak ada masalah. Kalau Allah izin boleh tengok. Ya, Makcik. Dia anak saudara luka. Anak saudara? Anak perempuan lah jatuh. Aha. Lepas tu terkena sliding door. Jadi kaki dia tu kena sembilan jahit lah. Okey. Lepas tu dia nak semayang. Doktor cakap jangan Yang kena air. Yang kena air untuk beberapa tu lah. Habis sekarang dia dalam keadaan uzur. Habis dia kata 2-3 hari lagi dia akan Boleh solat. solat. Jadi kalau pada saya masa cakap dengan dia, tayamum boleh ke dulu untuk mandi hadas? Boleh. 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 Nanti kena Tapi lepas pada tu dia kena qada balik. Maknanya kena semayang kalau dah baik besok, nanti dia mandi macam biasa, mandi hadas. Lepas tu yang solat-solat yang lepas-lepas tu dia kena qada. sebab dia nak tayamum tu melibatkan anggota tayamum. Maknanya kaki dia. Ya kaki. Itu tak kena qada. Tak kena qada lah. Tak kena qada. Tapi kena ambil mandi kena macam biasa bahagian mana yang boleh kena air, kenakan air, tempat tu nanti gantikan dengan tayamum. Bila dah baiklah sikit lah kalau tu. Waktu dia uzur tu, makna Sekarang ni waktu dia uzur, lepas tu 2-3 nanti hari waktu lagi dia dah boleh solat, waktu dia nak mandi hadas tu, mandi setakat mana yang boleh mandi. mandi. Lepas tu kawasan yang tak boleh kena air tu gantikan dengan tayamum. Nanti tayamum niat aku tayamum ni gantikan bahagian ni yang tak boleh mandi. Maknanya kalau kita dah ambil contohlah kita dah ambil wuduk semua, Ambil wuduk. last kali kaki, Sampai bahagian kaki tu tayamum. Tayamum. Kaki kiri ke kanan? Kaki kiri. Kaki kiri. Maknanya kaki kanan basuh macam biasa. Sampai kaki kiri tu tayamum. Tayamum tu niat gantikan kaki kiri tu. Lepas tu solat tak payah ganti. Tak payah ganti lah. Dia maknanya kalau tu dia terus mandi dulu kan, tu boleh buat tayamum untuk untuk mandi hadas tu. Mandi dulu. Mandi dulu lah. Mandi hadas. Kena angkat hadas besar dulu. Kena hadas Daripada besar. head dia tu. Sama je. InsyaAllah. Baik Mizi, insyaAllah Mizi. Tapi makanan sedap ni Mizi pagi ni. Makan. Sarapan. Jazakumullah khairan. Abang tu mana? No lah. Polis. No. Abang kita yang duduk sekarang. Hari. Cokodok. InsyaAllah. Nasi lemak saya bawa balik lah. Yang makan kat rumah. Saya nak makan cokodok. Apa ni bang? Orang kau mak. Saya 2 orang ni. Makan kat sini kau mak. Kau guru. Kau makan lu.
Lagi tu pukul. Hijau. Ada lagi. Ubah kalau tak kalau jawab lagi. Jadi makan dia. Okey. Makan makan. Makan. Baik, insya-Allah jemput sarapan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.